Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk cantumkan bunga kek white. Apa yang kita perlukan: lilin, lighter, gam panas, pelurus rambut, 2 jenis dawai berlainan saiz, satu kecil, satu besar. Biasanya saya cari dekat hardware. Ni dawai bunga saiz 24 dan juga jarum serta benang. Untuk contoh ni saya guna benang warna hitam, senang nak tunjuk. Okey, kita layukan dulu semua yang kita dah kait ni untuk elakkan dia berbulu lah. Okey, masa nak layu dia ni hati-hatilah, jangan sampai jadi hitam. Tak payah dekat sangat lah. Sebab asalkan benang tu macam hilang, tak ada berbulu pun dah okey. Bagi yang dah biasa dengan lilin ni, senang je lah dia nak layu. Tapi yang sebenarnya yang senangnya kalau pakai hair dryer tu. Hair dryer ni cuma dia bunyi lah, bising. Kalau ada anak kecil tu memang menangis lah. Jadi kalau yang pakai lilin ni dia tak ada bunyi apa pun kan. Jadi kalau yang tak biasa guna hair dryer tu, pakai lilin lah. Tapi pakai hair dryer ni okey. Satu lagi cepat sikit kalau nak buat dia. Nak layu setiap bunga yang kita dah kait ni. Okey, sekarang ni kita nak guna pelurus rambut ni untuk luruskan kelopak bunga yang kita dah kait. Okey, kita tepikan yang kita tak perlu untuk guna pelurus ni. Okey, sekarang ni kita buat yang kecil dulu. Okey, saya tunjukkan. Okey, sebab tu saya guna yang kecil. Okey, pelurus rambut yang kecil ni sesuai untuk buat yang bunga macam ni lah. Okey, kalau yang besar tu bagus untuk yang besar. Dia cepat sikit. Tapi kalau untuk yang kecil ni memang susah sikit lah. Susah nak buat dia lah. Kita buat dia lurus ni sampai tipis. Kalau saya, biasa saya guna iron.
Iron tu memang senang, tapi memang kena hati-hati lah. Pelurus rambut ni kalau kita nak tegakkan aje lah. Kalau kita nak tak biasa dengan iron tu, okey, kita guna ni dulu untuk bagi dia tegak. Kemudian kita dah dapat tegak sikit tu, kita guna iron untuk tipiskan dia. Bukan yang iron yang wap tau, yang biasa punya. Kita tekan bagi dia tipis, baru cantik. Dia akan melengkung nanti. Bukannya ni, cuma lengkung dia bukan yang macam sekarang ni lah. Sekarang ni dia bergentil-gentil je. Okey, macam ni lah cara saya buat. Sebab tu bunga kekwa saya nampak macam bunga kekwa betul kan. Nampak macam lah, tapi tak sama. Tapi macam tu lah. Bila dia dah lurus, dah tegak macam tu, memang senang lah nak bentuk. Kalau kita cantumkan dia terbuka tu, dia jatuh cantik. Itu rahsianya. Sebelum ni saya ada share dia punya cara nak buat dia lah, macam saya tulis sajalah, tapi ada yang tak berapa faham, nak juga yang video juga. Okey, saya buat yang video. Dan ini kalau yang dah buat video juga tak faham juga, saya tak boleh nak cakap apalah. Dia atas usaha kita minat, kita nak buat, biar kita belajar, belajar cari sendiri, usahalah untuk buat satu-satu benda. Okey, inilah kejadian dia lepas saya iron bagi tipis. Okey, nampak cantik kan? Lurus, cantik dia, tipis, semua tu saya iron. Kecuali dia punya tampuk lah dengan kuncup bunga tu saya tak iron. Saya biar dia macam tu je. Yang daun dan kelopak bunga ni memang saya iron bagi tipis lah. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan cara saya cantumkan bunga ni. Okey, saya jahit sebenarnya. Cara jahit dia pun ada cara dia. Saya gulung dulu bahagian tengah ni sampai ikut dia punya apa yang saya nak lah.
Okay, biasanya 2-3 kali gulung je, lepas tu saya jahit. Sebab saya nak jahit dia ni selapis-selapis, bukannya sekali gulung tu terus jahit, tak boleh. Dia tak cantik, dia jadi lain. Nanti dia jadi tak lawa. Nanti ada yang terbuka, ada yang ni. Dia kena jahit selapis-selapis. Itu cara jahit dia lah. Macam yang biasa tengok dalam saya punya FB. Saya tunjuk bunga kek was saya macam tu. Okay, itu pun dah banyak kali cuba jahit, nak cepat jahit macam ni, tapi dia punya kejadian tu tak memuaskan hati lah. Jadi apa-apa pun memang kena sabar. Memang sabar banyak lah. Jahit dia memang agak renyah lah, sikit-sikit, tak boleh sekali arung gitu nak jahit, tak boleh. Okay, gulung, lepas tu pegang macam gitu, jahit. Ikutlah nak jahit dalam keluar ke, luar ke dalam ke. Tapi biasanya saya jahit dalam keluar dulu. Kalau yang besar tu nanti dia ada dua jenis jahit lah, dalam keluar, luar ke dalam gitulah. Sebab bila dah besar tu nak jahit luar daripada dalam keluar, susah sikit nanti. Jadi dia ada cara dia. Ikut kita lah, ikut kita macam mana. Kalau kita memang mahir jahit terus saja dari dalam keluar ni, teruskan je lah. Tapi memang jahit macam ni lah, selapis-selapis. Okay, nampak tak tu? Saya ukur dia punya macam ada garisan lah saya, macam gitu tu. Okay, saya bagi sama, saya rasa okay, saya jahit. Macam tu lah, kena jahit selapis-selapis. Ini saya tunjuk yang macam ni sebab saya dah biasa, jadi saya boleh jahit sekali ni lah. Jadi yang ni saya tunjuk macam ni, senang, rasa boleh faham kot, boleh nampak saya jahit macam mana. Sebab tu saya guna benang warna hitam ni untuk tunjuk. Saya sebenarnya tak nampak kalau kita betul cara jahit tu. Okay, jangan terlepas sampai ke bahagian dekat yang kelopak tu kan. Jangan sampai terlepas itulah. Dia cuma nak bahagian bawah ni je. Okay, jahit pula jangan besar-besar, bagi rapat-rapat sikit macam itu, supaya nanti tak adalah bila kita dah siap jadi bunga tu nampak pula ada yang tak melekat. Walaupun kena gam nanti, tapi nanti kadang nampak lah tempat yang tak sama, tak kena dengan jahit tu kan. Nanti nampaklah cacatnya. Jadi cara jahit ni pun kena betul-betul. Okey, benang hitam pun tak kisah kalau nak guna untuk jahit, sebab dia tak nampak pun nanti. Sebab dah tertutup dengan tampuk tu, tak nampak benang hitam tu. Bagi yang mata tak apa jelas tu kan. Sebab nak jahit macam gini kadang kita tengok sama je warna, dah mana barisan dia pun kita tak perasan kan. Kalau guna benang yang sama warna dengan benang yang kita dah jadikan bunga ni, benang kait ni, kalau dah sama warna kadang kita tak nampak. Jadi kalau guna benang jahit yang berlainan warna ni, kita nampak lah tempat yang kita nak jahit tu. Satu lagi, kalau kita terbabas ke apa, kalau kita nak tetas balik pun senang, sebab dia selapis-lapis macam itu. Kalau dah kita jahit main cocok aja, nanti susah kena buka balik semula, banyak sangat kerja nak dibuat. Okay, macam ni potong je, tak apa.
tak ada masalah pun, sebab nanti kalau kita nak gam pun kita sorok-sorok je benda lah ni kat dalam. Okey, dah siap tu, kita matikan lah benangnya. Macam tu je lah. Ni untuk yang bunga kecil lah, cara untuk jahit bunga kecil ni. Okey, dia jadi macam ni, comel aja. Dia tersusun. Okey, dia ada tengah tu dia tinggi sikit. Okey, belah bawah tu dia rendah sikit. Dia macam tu lah. Okey, sekarang saya nak tunjukkan jahit untuk yang besar ni. Okey, ini bahagian tengah dia. Okey, kita gulung bagi sama, bukan sama pada bahagian kelopak tu, tapi sama ukuran pada bahagian bawah bunga ni yang kita nak jahit ni. Dia ada ukuran dia, nampak kalau kita gulung tu. Okey, dia ada line dia, garisan dia macam sama. Okey, yang itu tu yang kena sama. Sebab tu kelopak bunga ni ada kecil, ada besar, dia ada daripada permulaan dia. Kelopak ni kita mula dengan 6, itu bahagian tengah. 6, lepas tu 7, 8, 9 sampai 9. Nanti kan sebab dia macam tu, saya kira macam itu masa buat bunga ni. Dia sebab tu kalau kita dah tengok bila dah siap, dia macam ada inti tengah dia akan makin naik. Dia bukan menejut naik. Ada yang kecil tiba-tiba jumpa besar kan. Jadi dia ada peringkat-peringkat dia kan. Jangan kita ukur bahagian kelopak dia, kita ukur sama bahagian bawah dia. Okey, kita jahit selapis-selapis lah. Ini nak bagi bagi faham lah. Orang kata kalau macam saya ni banyak bebel agaknya dalam ni. Okey, bukan apa, saya tak nak nanti ada yang tanya lagi, ni macam mana, kenapa tak sama, kenapa tak jadi pun macam ni. Okey, apa yang saya tunjuk, kalau ikut betul macam tu lah akan jadi. Jangan pula bila saya cakap macam ini ubahlah, kononnya rasa macam boleh kot kita ubah ni, nanti jadilah juga. Mungkin akan jadi, tapi saya pun tak tahu, ikut kemahiran kita lah. Kita yakin boleh ni, kita buat lah. Tapi kalau ikut macam saya buat ni, insyaAllah jadilah sama macam yang saya buat. Sebab kadang bila saya dah buat video, orang akan tanya lagi, ni macam ni, saya pun tak tahulah. Saya rasa saya dah bagi penerangan yang cukup cukup lengkap kot. Saya tulis bahasa Inggeris. Okey, itu untuk yang sahabat-sahabat kita yang berbangsa lain lah. Yang macam ni saya nak tulis pun saya susah nak terangkan kalau nak tulis. Kalau macam nak bagi tahu macam mana nak buat, ada isi double crochet, single crochet tu boleh lah. Tapi kalau untuk terangkan yang macam ini, macam mana cara jahit ni, nak cakap bahasa Inggeris tu memang saya tak mahir lah. Jadi bila tengok video ni, saya harap boleh faham. Saya rasa dah cukup jelas kot. Dia punya gambar ini pun dah banyak kali saya ambil, agak kelab WhatsApp sikit, saya buang videonya, saya ambil lagi yang lain. Maknanya bunga yang saya kait ni
banyak sebenarnya. Untuk buat satu video ni bukan satu bunga sebenarnya saya kait, sebab bila dah salah ambil video tu, macam tak jelas ke apa, bunga tu saya dah siap kait, jadi saya terpaksa kait yang lain. Jadi untuk buat video ni saya banyak dah bunga yang saya buat untuk satu jenis. Okey, dia macam ni lah. Gulung, sekali gulung, okey, jahit. Ini saya sambung benda lain lah. Jadi saya mulakan pun dari tengah, baru saya jahit. Okey, ni hampir siap. Okey. Nanti saya tunjukkanlah macam mana saya jahit bahagian akhir ni. Senang je, ikut kita lah. Sebab kita dah last ni,
kita nak sorok dia kan, benang yang lebih tu, kita jahit je lah. Bila kita jahit macam ni, bunga tu akan jadi lekuk bahagian dalam. Itu yang jadinya bunga tu terbuka. Bila kita jahit macam tu, bunga dia terbuka. Yang tengah tu dia tak tinggi ataupun bentuk dia tu cantik lah. Tak adalah dia tu tinggi daripada yang bahagian tepi-tepi dia tu, yang lebih yang besar-besar tu. Bila kita dah jahit macam itu. Tapi kalau kita jahit sekaligus tu, rasanya memang yang tengah tu tak kena jahit nanti. Sebab tu kena jahit dari tengah ke luar gitu, jahit sebaris-sebaris, selapis-selapis jahitnya. Okey, ni kita dah matikan ni. Dia jadilah macam ni. Okey, bunga kita dah pun jadi. Macam itulah cara jahit tu, dia akan jadi macam ni lah. Yang tengah tu akan duduk bawah, dia rendah. Yang lain tu semua naik, jadi tinggi. Macam tu lah. Okey, ni bunga besar, bunga kecil, kuncup dia. Okey, dah siap. Tinggal nak cantumkan dengan daun. Okey, ni kita potong dulu sikit. Lepas tu kita ambil dawai bunga warna hijau ni. Okey, kita cocok je dekat bawah dia tu, dekat chain tu. Kita cocok je. Okey, lepas tu kita buat macam ni. Kepit sikit lah. Lepas tu nanti baru cantumkan dekat dia punya tampuk lah. Okey, kita ambil tampuk kecil ni, kita cocok bahagian tengah tu. Kemudian kita tengok dulu. Okey, rasa dah sesuai. Okey, kita bubuh gam pula. Okey, letak sikit gam kat sini ni, nak bagi benang tu lekat. Kalau letak nanti boleh tercabut. Saya biasalah buat macam tu. Okey, belit benang dekat dia punya dawai ni.
Okey, sekarang kita nak nak buat bunga yang kecil pula. Okey, kita kena bengkokkan sikit lah dawai yang saiz kecil sikit tu. Dia ada, saya dah tunjuk dua jenis dawai tu kan. Okey, ni dawai ni biasanya dawai ni kita, kalau orang tua dulu lah dia suka buat ampai, rasa sekarang pun masih buat lagi kot. Okey, dawai yang jenis ni lah. Dia ada bengkok sikit tu untuk pegang tampuk tu. Kita letak gam, bubu lebih sikit pun tak apa. Kita letaklah bunga tu, tengok dulu macam mana. Okey, tak sengit, tak ni tangkai tu sengit tak apa. Janji bunga tu dekat tampuk tu kena betul, sebab dawai tu nanti kita boleh tegak-tegak kan. Tapi kalau bunga tu kita lekatkan dah sengit, dah masalah lah pula. Janji tampuk dekat bunga tu mesti cantik kedudukan dia. Okay, kita letak sikit lah bagi tampuk tu dekat bunga tu. Sikit je, jangan banyak, kan bersemimih nanti. Ni pun dia rasa dah banyak, bubur sikit je. Okay, lepas tu kita tekan sikit, bagi gam tu lekat lah. Okay, lepas tu kita bubur gam sikit lah dekat dia punya bahagian bawah ni, untuk letak benang. Kemudian kita belit lah. Untuk yang bunga kecil ni, belit benang dia jangan sampai habis terus potong, tak. Dia ada kita tengok kita lah ukuran kita nak untuk kita cantumkan kuncup bunga tu. Kita tengoklah ukuran sesuai ikut kita. Macam mana ni saya tunjuk cara saya macam ni lah. Kita boleh ubah dia ikut ketinggian kita nak buat macam mana. Kalau nak buat perubahan yang yang rendah-rendah tu, dia ada cara dia. Biasa yang dah buat bunga tu dia tahulah macam mana ketinggian dia yang dia nak. Ni saya buat macam gini je, sebab biasa memang inilah ketinggian yang biasa saya buat. Sebab saya tak gubah, saya jarang lah buat yang gubah. Sebab kalau yang dah siap gubah dia campur-campur bunga lain ni, mahal lah jadinya. Ni pun dah mahal sebenarnya. Jadi saya tunjuk yang macam gini je lah. Jadi ni untuk letak daun dia, biasa saya letak gam sikit lah bagi dia lekat, sebab dawai untuk daun ni macam pendek, jadi takut tercabut. Kita letak gam sikit lah bagi dia lekat, baru belit benang tu dekat dawai.
Okey, ni untuk cantumkan bunga besar ni. Okey, ni dawa yang paling besar lah. Biasa ukuran dia yang sesuai lah tangkai dia. Okey, biasa saya bengkok sikit, dia memang keras ni. Okey, bengkokkan sikit, agak-agak lah dia punya lengkung yang kita nak tu. Lepas tu bagi dia okey macam gitu kita buat. Lepas tu betulkanlah sikit, kemudian kita masukkan dekat lubang tu. Kemudian kita letak gam. Bubuh banyak pun tak apa kat bahagian tengah ni, sebab tengah bunga tu pun dia melengkung ke dalam kan. Kalau nak letak fiber nanti longgar bunga ni, tak pegang dia goyang-goyang. Jadi saya lebih letak banyak gam. Okey, nanti saya bubuh lagi sebenarnya dalam tu. Saya buka sikit nanti saya bubuh lagi gam, sebab nak bagi tampuk tu pegang bunga tu. Jadi dia kukuh lah. Bubuh sikit tu nanti tangkai tu dia bergoyang-goyang. Ni saya tunjuk sikit lah. Tapi biasanya memang saya bubuh banyak. Saya bubuh banyak gam kat bawah tu. Kita tekan sikit. Tak apa tekan ni. Tapi tekan macam gitulah. Saya elak sikit dia punya kelopak tu. Okey, tekan dia punya bunga dengan tampuk dia. Pastikan yang benang yang kita jahit tu jangan sampai nampak. Kita letak sikit gam dekat situ untuk lekatkan benang. Okey, kemudian kita pilih benang ni dekat dawai lah, ikut ketinggian yang sesuai yang kita nak letak dia punya bunga-bunga kecil tu dengan letak daun. Okey, kemudian kita letaklah yang kita dah buat tadi, tangkai kecil yang kita dah buat tadi. Okey, kita belik sikit, lepas tu kita letak gam supaya dia pegang lah sikit tangkai tu. Kita kalau tarik pun dia melekat lah, dia tak mudah tercabut. Tu fungsi dia letak gam ni. Kat setiap kita nak sambungkan apa-apa tu, kita letak gam sikit. Okey, kemudian kita belit lah. Ni pun ikut ukuran yang kita nak lah. Kita nak pasang, nak letak daun tu dekat mana. Nak letak daun kat bawah sekali macam saya tu. Yang saya buat daun besar tu dekat bawah sekali. Yang lain-lain ni saya letak dekat atas.
biasanya saya bubuh daun ni pun selisih lah, ikutlah dekat bersilang-silang lah, dia tak adalah ikut bertindih dekat sebaris, yang atas tu dengan yang bawah sama je. Nampak tak cantik pula, jadi dia kena selisihkan lah masa kita nak letak daun tu. Okey, bila dah nak habis ni, biasanya saya letak gam lah. Saya memang lilit sampai habis untuk elak daripada tajam, terkena apa-apa, terluka lah. Nanti kalau tersangkut dia ni bahaya juga. Kadang anak-anak kita main, terpegang, tercucuk lah pula.
Kadang budak-budak ni dia suka main. Jadi ni untuk mengelakkan daripada terluka. Okey, saya bubur lebih sikit sebenarnya dekat situ. Bahagian dekat tajam tu supaya dia dah tertutup tajamnya tu. Macam tu. Okey, siap dah bunga KOA kita. Okey, dia nampak bila dia keadaan macam ini, bunga nampak kencuk. Bila kita tegakkan, dia kembang. Okey lah, dah siap. Okey, selamat mengait lah. Selamat mencuba bunga ni. Lepas ni mungkin saya akan dapat tengok bunga ni kat mana-mana FB kawan-kawan saya yang lain.